Nanti kalau soalan tu yang masuk exam, pergi dekat kamu lah. Okay. Apa tadi saya nak cakap? Chapter 9. Chapter 9 ialah chapter yang tak susah pun sebenarnya. Okay, sebab dia basically tanya benda yang sama je. Dia tanya variance, dia tanya soalan sama je setiap tahun. I mean like the type of the question yang dia tanya setiap tahun tu soalan yang sama lah. So saya tak rasa soalan chapter 9 susah untuk kamu buat. Cuma kena banyak practice lah untuk chapter 9 ni. So kalau macam saya cakap chapter 3 kamu boleh score, chapter 9 pun kamu boleh score juga. Okay, so kita fokus kat chapter 9 ni. So sebelum kita pergi kepada tutorial questions kita akan discuss dulu soalan past year 2001-2002 kita ni. Kita dah banyak buat soalan continuous, kita tengok sikit soalan discrete kita. Tengok soalan discrete balik. Kalau confused juga, kalau macam tak tahu soalan tu tanya apa, tak tahu macam mana nak buat, tengok summary. Saya dah bagi summary yesterday, tengok apa yang kita kena buat. So kita tengok soalan ni cakap discrete random variable, dia bagi kita PDF. Okay, ingat discrete yang paling penting dia mestilah kena equal. Okay, continuous tak kisah, interval kita ada equal tak ada equal tak kisah. Discrete mesti kena equal, wajib kena equal. Okay, kalau dia less than mesti kena less than equal, kalau dia greater than mesti kena greater and equal. Okay, so dia ada table dekat sini. The first question dia suruh cari constant H. Given discrete, given PDF, suruh cari constant. Terus kita buat definition kita. Okay, so definition kita ada summation of px equals to x is equals to 1. Okay, jangan confuse sebab kita tengah buat discrete. Discrete tak ada langsung kaitan dengan integration dengan differentiation kita. Jangan confuse. Okay, saya tak nak nanti bila kita buat soalan, saya buat quiz, tiba-tiba ada integration, differentiation. No. Saya cakap banyak kali, saya rasa dekat setiap soalan saya cakap, ini benda yang pertama kita kena identify kan, sama ada dia discrete ataupun continuous. So dekat sini basically kita just tambah je lah. Kita ada 0.3 plus H plus 2H plus 4H. Ada background lagu untuk kamu hari ni. Minta maaf lah. So kat sini H plus 2H plus 4H, kita akan dapat 7H equals to 0.3. Bukan 0.3, 0.7. So H kita kat sini sama dengan 0.1. Okay. So H equals to 0.1. So simple je lah dekat situ. Yang penting kena tahu definition kita lah di sini. So kita substitutekan balik. Kita ada 0.1, dekat sini kita ada 0.2, di sini kita ada 0.4. Okay. So the second question, show that variance x equals to 6.44. Saya dah cakap banyak kali soalan show ni sebenarnya bonus marks untuk kamu. Sebab apa? Sebab jawapan dah ada dekat sini. Kita tinggal nak cari jalan kerja kita samakan dengan jawapan yang dia bagi. Okay. Soalan show ni ialah bonus marks untuk kita sebenarnya. Okay. So variance, tak ada integration tak ada integration, tak ada differentiation sebab kita tengah buat soalan discrete. So macam mana nak cari variance? Mestilah kena cari mean kita dulu. Apa formula mean kita untuk discrete? Hai. Ya, Afiq kenapa angkat tangan, nak jawab ke? Apa formula untuk mean kita? Kamu ada ke tak ada ni? Kamu boleh dengar tak saya cakap? Subtotal of ya kah? Ya, total of apa satu orang kat sini? Total of X. Total of nak sebut erti ke? Nak tulis erti tak? Mean discrete kita, sum of probability kita darab dengan X. Okay, sama je kalau kita buat continuous. Continuous kita ada integrate X, fx kita. Okay, tapi kalau untuk discrete, probability kita darab dengan X. Kamu janganlah lupa benda ni. Tolonglah jangan lupa. Tolonglah. Okay. So kita basically kita darabkan X kita dengan probability kita. 1 times 0.3 plus 3 times 0.1 plus 5 times 0.2 plus 7 times 0.4. Okay, kamu jawab saya punya, nanti saya cakap seorang-seorang. Sebab line saya tak betul hari ni. Okay, so alamak, dia jawapan pula. Jawapan tadi.
Okay. Dapat EX kamu apa? So untuk cari variance kita perlukan EX square juga. So sama jugalah kita cari EX square kita. Summation of X square PX equals to X. Okay, sama juga bezanya kita squarekan kita punya X dekat situ. So sama je untuk cari variance, formula je lah. EX square minus EX kita squarekan. Okay. Formula variance sama sahaja untuk discrete dan continuous. So boleh buat kat situ lah. Dekat sini jawapan kamu akan dapat 0.644 lah obviously sebab 6.44. Sebab soalan suruh show 6.44 kan? Okay, soalan C. Find the cumulative function of X. Okay, ingat kita tengah buat soalan discrete, tak ada integration, tak ada differentiation. Cumulative distribution, basically tambahkan je lah semua ni. Macam kita buat soalan data description kita dulu. So tambahkan je lah, pakai warna biru lah. So Fx kita, Fx besar kita, cumulative kita start dengan 0.3. So kat sini akan jadi 0.4 plus 0.2 akan jadi 0.6 plus 0.4 akan jadi 1. Wajib berakhir dengan 1. Okay. So ingat bila discrete kita just tambahkan sahaja. Okay, tambahkan sahaja. Tak ada integration, tak ada differentiation. Tolong jangan confusekan discrete dengan continuous. Tapi soalan ni minta this cumulative distribution function. Okay, dia minta function. So mesti dalam bentuk function lah. So kita ada soalan C kita. Fx besar. Semua function yang kita tulis tadi. Kita start dengan 0.3, 0.4, 0.6, 1. Okay. Tapi cumulative mesti bermula dengan 0. So 0, kita ada 0.3, 0.4, 0.6, akhir dengan 1. Okay. So bila cerita pasal cumulative, mestilah dia dalam bentuk interval. Okay. Dia punya range tu mesti dalam interval lah. So for 0 tu, yang inilah x less than 1. Okay, x less than 1. For 0.3 kat sini, ini ialah 0.3 kita. For 1, x between 1 dengan 3. Okay. For x between 1 dengan 3, tapi 1 included. Okay. Ingat saya cakap tadi mula-mula untuk discrete equal sangat-sangat penting. So dekat 0.3 ni, 1 kita dekat 0.3. So equal tu mesti berada dekat 1 kita. Okay, so teruskanlah. Dekat sini kita ada x is between 5 to 3 equals to 3. Okay, 0.4 dekat 3. Sebab tu dia equal dekat 3. And then kita ada 5, x, 7. And then last one kita ada x greater than 7. Okay, sebab dia minta soalan cumulative distribution function. So ini cumulative distribution function untuk discrete kamu. Boleh? Ada masalah? Boleh, Miss. Ingat discrete equal sangat-sangat penting. Mesti kena fahamlah apa benda equal tu penting lah, mesti kena ada equal. So soalan yang last, soalan D. Ini saya ada tulis dalam summary kita extra yesterday. Bila soalan minta, soalan kita semua tentang X. Cerita pasal X, Px equals to X, tapi sekarang dia minta calculate the standard deviation of Y. Which is dia bagi expression Y equals to 10 minus 7X kat kita. Y equals to 10 minus 7X. Okay. Dia nak standard deviation. Obviously kalau kita nak cari standard deviation, kita perlukan variance. So ini saya dah tulis dalam extra kita yesterday. Kalau soalan suruh cari mean, soalan suruh cari E, basically kita letak E dekat both side kita. So sekarang kita nak cari variance, kita letak variance dekat both side. Variance Y equals to variance 10 minus 7X. Okay, ni penting mesti akan keluar. Tak adalah, dia tak adalah wajib keluar macam selalu je lah keluar soalan ni, selalu keluar. Okay, so easy marks dekat situ, jangan tak tahu nak buat macam mana. So kita nak cari variance X, basically ini kita kena pakai properties lah. So by using properties ini jadi apa? Variance 10 minus 7X akan jadi apa? Saya nak panggil nama lah macam ni. Senyap je semua orang ni. Siapa saya nak panggil? Izan. Izan ada Izan? Izan ada Izan? Izan T18? Ai, mana pergi?
Ada dia, Miss. Ada. Mana dia? Kenapa tak jawab? Dah tahu pula. Mana? Pergi tandas ke? Baru mula kelas saya dah pergi tandas. Izan? Oh, Izan. Tak ada. Nice lah. Ya, Miss. Ada. Pergi mana lah lama? Hilang pula. Tandas tadi, Miss. Tandas pula. Masa ni pula nak pergi tandas. Apa properties kita ni? Variance 10 minus 7x sama dengan apa? Keluarkan 7 tu. Okay, keluarkan 7 ataupun keluarkan A kita ialah negative 7. Keluarkan negative 7. Jadi apa? Negative 7 square. Negative 7 square. Okay, negative 7 square variance x. Variance AX plus B equals to A square variance X. Saya tak nak kamu tak tahu buat benda ni. Sebab ini simple je. Tolonglah jangan tak tahu buat. Please lah, please. Okay, saya merayu ni. Merayu sampai. Tolonglah jangan tak tahu buat benda ni. Sebab ini soalan yang simple. So jangan tak tahu buat. So 7 square kita ada 49. So variance X kita dapat daripada soalan B kita tadi lah 6.44. So 49 times 6.44 kita dapatlah jawapan dia. Apa? Okay? Boleh? Boleh. Okay, so itu ialah soalan discrete. Okay. Sekarang kita akan tengok soalan tutorial kamu. Kita mula dengan soalan 3. 3, 6, 3. Soalan 3, soalan 3. Boleh. Hambatlah kamu. Okay, soalan 3. Discrete random variable. Given that PT less than equals to 2, hence sketch the probability distribution function. Apa masalahnya kat sini? Seronok kawan-kawan saya karaoke hari ni. Kamu dengar ke? Tak, Miss. Oh, tak dengar. Okay. Soalan 3. Simple je soalan ni sebenarnya. Discrete PDF. Tapi dia guna T, tapi kita guna X. Kita ada masalah, sama je lah. The first question is to find the value of A and B. Okay, kita tahu tadi kita dah buat, kita baru je buat untuk cari, untuk discrete, untuk cari P, untuk cari constant ialah kita perlukan summation of, kita pakai T lah dekat sini. PT equals to T is equals to 1. Okay, tapi itu untuk cari satu constant sahaja, macam soalan tadi kita cari H sahaja. Dalam soalan kita ada dua constant, A dengan B. Sebab tu dia bagi ni dekat kamu. Okay, dia bagi PT less than equals to 2, 5/9. So, basically daripada kita punya properties ni, kita punya definition ni, kita tambah je lah, substitutekan 0 dekat dalam ni, basically akan dapat 0 juga, betul tak? Akan dapat 0. Bukan, sorry, kita substitutekan 0 dekat dalam ni, kita akan dapat A. Sebab kalau kamu tengok semua function kamu ni tak ada langsung T dekat situ, tak ada T. So masukkanlah apa-apa nilai dekat sini, nilai T kita, dia masih lagi jadi function yang sama. So untuk 0 kita masih ada A, untuk 1 kita ada A, untuk 2 kita ada A plus B, untuk 3 kita ada B, untuk 4 kita ada B. Equals to 1. Okay. So kat situ kita ada 3A plus 3B equals to 1. Okay, so itu satu equation. Kita nak cari dua constant, obviously mesti kena ada dua equation lah. Sebab tu kita akan guna PT less than equals to 2, 5/9. So macam saya cakap tadi, discrete mesti kena continuous. Discrete mesti kena equal. PT less than equals to T equals to 5/9. Okay. Bukan T, 2. 2 equals to 5/9. Okay, PT less than equals to 2 ialah untuk 0 dengan 1 dengan 2. So kita ada A plus A plus A plus B. Okay, equals to 5/9.
Yang ini untuk 0, yang ini untuk 1, ini untuk 2. Okay. Kalau nak lagi nampak kita buat table macam nanti kita buat lah. So di sini kita ada 3A plus B equals to 5/9. Second equation kamu. Okay. Simultaneous dua benda ni kamu akan dapatlah A dengan B di situ. Tak ada masalah lah. So sketch the probability distribution function, basically masukkan je nilai. Okay, sketch. Graph PDF di dalam bentuk histogram Apa saya ingat? Graph PDF kita mesti dalam bentuk histogram. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, tak kisahlah. Sudah bentuk histogram macam tu. Itu ialah graph discrete PDF kita. Okay. So tak masalah rasanya soalan 3. Soalan 6. Ini pun saya rasa tak ada masalah. Boleh tak kita tahu dekat mana masalah dia? Sani. Saya rasa okey kot. Cuma kamu practice balik lah. Soalan 6 ni. So itu straightforward question je. Untuk cari EX kita pakai formula. Summation of X. Px equals to X. Okay, kita dah buat dah tadi. Yang ni semua ni properties je. Okay, boleh tengok balik. Kalau tak faham boleh tengok balik nota. Tengok balik jalan kerja kita. Okay, so next question number 9. Construct probability distribution table of X. Mana kamu tak faham? Soalan PSPM 2010-2011. Soalan ni senang je. 7 marks dekat situ. Dia bagi kamu discrete and dia bagi cumulative. Okay, cumulative. Kita baru buat soalan tadi, yang soalan past year 2001 tadi kita buat. Cumulative kita tambahkan. Okay, kita tambahkan dia. Nak nampak lagi jelas, kita buat dalam bentuk table. Kita letak dalam table. Kita ada negative 1, kita ada 2, kita ada 4, 6. Okay, so Px less than equals to X kita ataupun F besar lah, Fx kita. Ini Px less than equals to X ni ialah kamu punya cumulative Fx kita, Fx besar kita. So negative 1 dekat situ, satu tu negative 1 kita akan dapat 1/6. Sini kita dapat 1/6. 2 kita dapat 2/3. Di sini kita dapat 5/6. Di sini kita dapat 1. Okay. Ini ialah cumulative. So bila kita nak graph yang PDF, probability distribution table kita, 1, 2, 3, 4. Kita ada negative 1, kita ada 2, kita ada 4, kita ada 6. Okay. Px equals to X kita. Ini ialah PDF kita. PDF kita. Ini ialah CDF kita. Okay. Apa yang kita buat basically, kalau tadi kita tambah, kalau nak PDF ke CDF kita tambah, PDF CDF ke PDF kita tolakkan je lah, tolak daripada belakang. 1 tolak 5/6 kita akan dapat 1/6 kat sini, 1/6. Okay. 5/6 minus 2/3 dekat sini kita akan dapat 1/6 juga. 2/3 minus 1/6 kita akan dapat 1/2 dekat situ. Always start dengan probability yang sama, 1/6. Okay. So kalau continuous, PDF ke CDF, integrate, CDF ke PDF, differentiate. Tapi kalau untuk discrete, kita akan tambah, di sini kita tolak lah. Okay, daripada belakang kita tolak. Okay, saya tak nak lah like literally dia tambah dengan tolak. Kita just nampak dia tolak satu tolak ke belakang. Boleh faham ke yang ni? Boleh ke? Ui. Boleh, Miss. Okay, alright. Boleh, So, Miss. itu table je lah. Variance tu boleh kira sendirilah. Cari EX kamu, cari EX square guna formula. Okay. So next question is number 10. Soalan 10. Okay, soalan 2011, soalan 2012.
2011, 2012. Okay. So kalau nasib kamu macam kurang baik, taklah kurang baik. Baiklah. Kita akan dapat soalan yang berbentuk situation macam ni lah. Kita tak dapat soalan straightforward. Okay. So dia macam probability sikit. Tapi sama je as long as kamu faham apa soalan dia. Nak lagi nampak, saya cakap banyak kali untuk discrete, kalau nak lagi nampak kita buat dalam bentuk table. Sebab bila nampak dalam bentuk function macam ni dia kurang sikit, kamu tak nampak probability dia berapa. So nak jelas nampak berapa, kita buat dalam bentuk table. Okay, kita ada table kita. Dia cakap ini ialah discrete untuk PDF kita. Probability distribution function. So kita ada X, kita ada fx. 0, 1, 2, 3, lambat pula, 4, 5. Okay, so substitute je lah. Kita substitutekan 0 dekat dalam ni. 3 times 0 akan dapat 0. Minus dengan 1 akan dapat negative 1. Negative 1 modulus akan dapat 1 lah. So basically kat sini ialah K over 3. Okay, substitutekan 1 dekat dalam ni, 3 darab 1 kita dapat 3, tolak 1 dapat 2, modulus 2, 2 lah. So kita dapat 2K over 3. So 1 tekan 2, 6 minus 1 kita dapat 5, 5K over 3. Substitutekan 3, 3 minus 2 dapat 1, kita dapat K over 3. 2 over 3, 2K over 3. And last one kita ada 4K over 3. Okay, kita buat dalam table supaya nampak jelas sikit apa yang kita nak cari. The first question, sebelum first question pun kat sini dia kata show that K equals to 1 over 5. Dah 3 kali lah, ini kali ketiga kita buat soalan discrete. Determine constant, summation of Px equals to X is equals to 1. Okay, so tambah je lah semua. K over 3 plus 2K over 3 plus 5K over 3 plus K over 3 plus 2K over 3 plus 4K over 3 equals to 1. So kamu finally akan end up dengan K equals to 5 lah. Kalau tak dapat K equals to 5 tu ada yang salah lah. Make sure sama dengan apa yang soalan suruh showkan ni. So kita dah ada K equals to 5, kita substitutekan balik dalam table kita. So di sini akan jadi 1 over 15, sini akan jadi 2 over 15, sini akan jadi 1 over 3, 1 over 15, 2 over 15, 4 over 15. Okay, boleh follow setakat ni? Okay ke semua orang? Okay. Okay. Okay, so for the first question, soalan A, find the probability she works every day in a week. So every day in a week tu berapa hari? 7. 7. Satu minggu memang 7 hari. Tapi dia work every day in a week. The nurse, bukan dia 5. Okay, sebab tu kita kena baca soalan betul-betul. The first sentence dalam soalan ni dia kata a nurse works 5 days in a week. Dia kerja 5 hari sahaja. Okay, dia kerja 5 sehari sahaja. Mungkinlah dia ada off day 2 hari. So dia kata that find the probability she works overtime every day in a week. So dalam satu minggu dia kerja 5 hari sahajalah. So basically kita ada Px equals to 5 terus. Okay, straight away 4 over 15. So kena baca soalan betul-betul lah. So for question B, calculate the probability that she will work overtime for at least 3 days. At least 3. Apa at least 3? Apa expression dia? X greater, X less, greater and equal, less than equal. X less and equal to 3. Less than equals. Betul. Kalau at least 3 days maksudnya paling kurang 3. Sekurang-kurangnya 3. Greater equal ke, Miss? Yes, betul. Greater equal to 3. Nanti dekat chapter 10, ini
sangat-sangat penting Kita akan tengok at most 3, at least 3, more than 3, semua ni akan penting lah dekat chapter 10 nanti. So sekarang kamu tengok perlahan-perlahan lah. So kita ada x greater than equals to 3. Basically, discrete. Satu-satu lah, px equals to 3 plus px equals to 4 plus px equals to 5. Satu. So satu tu je lah kamu punya probability di situ. Okay, soalan C. Determine the most likely number. Most likely ni apa benda sebenarnya kita nak cari? Mod kan, Miss? Yes. Most likely ialah kita punya mode. Okay. So mode, bila nak cari mode kita mesti kena ada graph. Okay. Tapi sebenarnya kita tengok daripada table pun boleh, tak ada masalah. Tengok daripada table pun boleh. Sebab kalau kamu tengok mode, kamu 2 markah je. Okay. Straight away jawapan sahajalah. Tapi kalau nak lagi nampak, boleh nak lukis table. Contoh kita ada table kita. Kita ada X. Table PDF kita Kita ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya probability kita ada 1 over 15, kita ada 2 over 15, kita ada apa lagi? 3 over 15, 4 over 15, last kali kita ada 1. Okay. So 0 kita ada 1 over 15, 0 1 over 15, 1 kita 2 over 15, 2 kita 1 over 3. Sini 1 over 3 lah. 2 kita 1 over 3. 3 1 over 15 4 2 over 15. 5 4 over 15. So jelaslah kat sini mode kita yang paling tinggi ialah x equals to 2. Okay. So nak tengok untuk discrete tak ada masalah lah. Untuk kalau nak tengok terus daripada table pun boleh. Ataupun nak lagi nampak kita akan tengok guna graph kita lah. Okay. So, senang je. So soalan D, find the expected number. Expected number ialah kamu punya EY Ni EY, E kamu. EX kamu. Mean kita. Okay. Expected number of day in a week she will work overtime. Panjang-panjang tu sebenarnya dia suruh cari EX lah, mean kita. Cari mean guna formula discrete kita. And then cari properties. Guna properties. Okay. Soalan nombor 10. Okay. Okay ke kamu hari ni? Senyap sangat ni. Lain tak bagus, Miss. Lain tak bagus. Okay. So soalan 11. Discrete random variable with PDF. Okay. Ni soalan straightforward je Kita tahu constant kita. Untuk cari soalan constant kita, macam saya cakap tadi, kalau nak lagi nampak kita buat table lah. Kamu akan buat table. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So ini X kita, ini ialah PX kita. PX kecil lah. So saat kita ganja, ini ialah power. Okay, power dia, masukkan betul-betul lah. So nak cari constant kita, basically summation of X, PX equals to X. So macam apa yang kita baru buat untuk beberapa soalan sebelum ni. Okay. The second question, soalan B, ingat tak ada kaitan dengan differentiation, tak ada kaitan dengan integration langsung sebab kita tengah cerita pasal discrete. So dia mesti kena equal. So bila dia cakap PX between 1 dengan 3, kita ada P1, PX equals to 1 plus PX equals to 2. Okay, so 3 tak termasuk, tak payahlah. So PX equals to 1 yang di sini, PX equals to 2 yang di sini. Okay, straightforward je dari situ. Soalan C dengan D pun sama juga, formula dengan properties kamu. Okay, itu soalan 11 kita. Okay, so seterusnya kita tengok soalan nombor 13. Soalan 13. Sekejap, saya baru discuss tadi. Okay, soalan 13.
Sama juga situation, the number of vehicles owned by residents on the housing estate X is a discrete random variable. So discrete with probability distribution function. Contohlah kalau dia tak bagi tahu ini discrete, kita tahu dia cerita pasal number of vehicles, dia countable. So bila countable itu ialah discrete. Okay, so bagi PDF dekat kita, maybe susah sikit sebab kamu nampak ini. Itu factorial je lah. Factorial tu kan ialah factorial dekat calculator kamu tu. Substitute 2 plus 1 factorial. Okay. Nak senang, buat table. Okay. Discrete kalau nak lagi nampak, buat table. Sentiasa buat table kita. So the first one, soalan A, verify. Verify that fx is a probability distribution function. So kalau kamu tengok dekat kita punya summary, macam mana nak cari constant, macam mana nak verify dia ialah PDF untuk discrete, sama juga. Summation of px equals to x is equals to 1. Okay. So lagi senang, buat table lah. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Tambah semua, total dia akan sama dengan 1. So dia ialah probability distribution function. Okay. So for the second question, find the probability that a resident has more than 2 vehicles. Kalau more than 2 vehicles ada equal ke tidak? Greater and equal ataupun greater sahaja? Greater sahaja. Greater Yeah. tidak. Greater sahaja, x greater than 2. So discrete, simple je lah, ambil je daripada table kita x greater and equals is greater than 2. Tidak, greater and equals to 2 is equals to px equals to 3 plus px equals to 4. Okay. Ini tu tidak, tu tak akan masuk. So kita masuk 3 dengan 4. Okay, soalan C. Soalan C basically samalah macam tadi. Find the cumulative distribution function. Untuk cari cumulative kita kena tambahlah daripada depan. Dan total yang belakang sekali mesti kena 1 lah, tambahkan. Sebab kita sekarang di discrete, okay? Soalan D soalan yang samalah, kita dah buat banyak kali dah. Y 3x plus 10 be the monthly fee, okay? Let Y be the monthly fee, so dia suruh cari expected amount of monthly fee to be paid. Maksudnya dia suruh cari EY sebenarnya. Di sini dia suruh cari EY. So apa yang kita buat dengan Y equals to 30x plus 10 tu, just E kan both side kita. So kita ada EY equals to E 30x plus 10. Okay. Sama juga di sini ialah kamu punya properties kita. Okay. So saya harap kamu boleh buat soalan ni sebab dah banyak kali sangat dah kita discuss. Okay. Boleh semua orang? Boleh, Miss. Boleh? Boleh, Miss. Okay. Saya dengar suara daripada yang lain-lain pula. Oli, Jack, Sharifah. Suara yang sama je saya dengar ni. Nash. Yang lain? Yang lain ada ke? Boleh, Miss. Tasha ada Tasha? Ada Miss. Ada. Ashwa ada? Ada, Miss. Ada. Ada, Miss. Tak tanya pun kamu Jack. Afiq ada Afiq? Afiq tidur ke? Asha ada? Kamu pergi Ada Miss. Ada. Masa ni lah nak pergi, masa saya panggil jugalah, masa tu je masa yang kamu nak pergi tandas kan. Dalam 24 jam tak nak pergi tandas pula. Masa saya nak panggil lah masa tu kamu nak pergi tandas. Rahman ada Rahman? Hilang, sepi. Ada. Okay, ada. Lambat ke sebenarnya ke kamu ni? Okay, last
Two question, kita ada 17 dengan 18. Soalan 17. Soalan 17 dengan soalan 18. Okay, soalan 17, continuous. Okay, continuous bagi PDF dekat kita. So, the first question, sketch the probability density function. Sketch, obviously kalau soalan sketch ni dia suruh lukis graf lah. Okay, kita kena lukis graf kita. So, soalan A. Kita ada graf fx kita. Okay, so range kita is between 1 to 3. So 1 to 3 sahajalah. Kita ada 1, kita ada 3. Okay, substitutekan 1 dekat dalam ni. 1 plus 1, 2, 2 over 6 kita akan dapat 1 over 3. So kita ada 1 over 3. Equal dekat situ. So dan circle. Substitutekan 3 dekat dalam ni. 3 plus x, 1 plus 3 dapat 4, 4 over 6 kita akan dapat 2 over 3. So 2 over 3. Okay, so di sinilah. So 1 plus x over 6 ialah straight away graph linear. So linear je lah di situ. Oh ni bukan linear. Linear. Okay, itu saja untuk soalan A. Sketch the probability density function. Simple je. So the second question, calculate the mean. So mean, ingat kamu tak ada soalan mean. Mean untuk PDF ke CDF ke? Bukan. Mean untuk discrete ke untuk, sorry saya nak cakap benda lain sebenarnya. Nak cari mean mesti kena daripada PDF. Okay, nak cari mean mesti kena dari PDF kita. Okay, so kita nak cari mean. Soalan B, mean ataupun EX kita is equals to macam mana? Daripada mana ke mana? Integrate. Integrate from negative infinity to infinity. So since range kita from 1 to 3, 1 to 3 je lah. Jangan lupa darab dengan x. Okay. So x, fx. So fx kita ialah 1 plus x over 6 dx. Okay. So boleh carilah. Dekat situ ialah constant. Ada constant sebenarnya 1 over 6 constant kamu. So keluarkan je lah 1 over 6, 1 to 2. So kita ada x plus x square dx. Okay, boleh kira sendirilah mean dekat situ. Simple je, soalan yang sama yang kita buat banyak kali. So soalan C, find the cumulative distribution function and sketch its graph. Okay, di soalan C ni macam biasa kita kena cari x less than 0 dulu. Kita ada 1, kita ada 3. Kita ada 1 over 6, 1 plus x. Okay, simple sikit lah untuk kita dah keluarkan constant kita siap-siap. Di sini 0, di sini 0. So kita ada x less than 0. And then fx kita ada integrate from negative infinity to x, 0 dx is equals to 0. Okay, first one. And then the second one kita ada from 1 to 3, fx is equals to integrate from negative infinity to 1, 0 dx plus 1 to 3. Tapi last dia mesti dengan x. So x 1 over 6, 1 plus x dx equals to 0 ni ialah f1 kita f1. Ingat saya cakap kita mula dengan sini, the first one kita ialah range kita 1. Okay, f1. Substitutekan 1 dekat dalam previous function kita, obviously akan dapat 0 lah. Ataupun kamu nak letak 0 terus pun tak ada masalah, boleh juga. So plus 1 over 6 x plus x square over 2 from 1 to x. Okay. F1 kita dapat 0. So dah integrate kan, jangan lupa substitutekan x dengan 1. Substitutekan x, kita akan dapat x plus x square over 2 minus dengan 1. Di sini, ini yang ramai lupa. Ini yang ramai lupa untuk substitutekan 1. Jangan lupa So substitutekan 1, kita akan dapat 1 plus 1 over 2 lah. So kita akan end up dengan 1 over x
x plus x square over 2. 1 plus 1 over 2 kita akan dapat 3 over 2. Okay? Betul ke? Betul tak ni? Betul, Miss. Betul. Kalau kita susun balik, kita akan dapat x square over 12 plus x over 6 minus 3 over 12. 3 over 12, 1 over 4. Okay. So, tapi kalau kamu check jawapan dekat belakang, yang belum buat pergi tengok balik jawapan dekat belakang. Soalan 17C. Jawapan di belakang dia lain sikit. Okay. 17C, jawapan di belakang lain sikit. Sebab dia factorizekan. Okay. Yang di sini, dia factorizekan. So contohlah kita ada 1 over 6. Dia keluarkan 2. So dia akan jadi 1 over 12. Kat sini akan jadi 2x plus x square minus 3. Okay. So kita ada 1 over 12 x square plus 2x minus 3. So factorizekan x square plus 2x minus 3 tu kamu akan dapat x 3, 1 plus minus. Okay. So di sini akan dapat jawapan yang sama dengan jawapan yang di belakang. So tak ada masalah. Kamu nak bagi jawapan yang di sini boleh, nak bagi jawapan yang di sini boleh. Okay. Tapi saya tak galakkan kamu susahkan kerja kamu lah. Tak perlu factorizekan. Jawapan sampai di sini sahaja pun diterima. Kecuali kalau soalan specifically suruh show dia sama dengan yang ini. Okay. Kena tunjukkanlah, kamu kena tahu nak buat macam mana. Tapi kalau dia tak suruh show, di sini pun dah cukup. Okay. Kita jangan buang markah kita. Sebab kamu lagi banyak kamu buat, lagi banyak salah nanti. So for the last one, kita ada x greater than 3. Cari sendirilah function kamu kat situ. Saya nak cakap untuk yang second tu je. Okay. Kat sini kamu akan dapat obviously f x kamu sama dengan 1 lah. Okay, dekat soalan C ni dia ada suruh sketch its graph. Maksudnya kita nak sketch graph cumulative kita. Okay. Graph cumulative, fx kita. Kita ada x, kita ada f besar. And then kita ada from 1 to 3. From 1 to 3. Okay, for the first range kita x less than 0, nilai dia ialah kosong. X less than 0. Di sini 0 kita. So x less than 0 kena nampak lah. Dia pergi ke sebelah sini. Okay, kalau kamu buat guna pensel kamu tu, kamu kena tengok lah, nampakkan x less than 0 kita. Sekejap, kenapa x less than 0? X less than 1 lah di sini. X less than 1 Dia mula dekat sini. X less than 1. So maksudnya x less than 1 di sinilah. Daripada 1 sini. Kalau kamu guna pensel tu kena nampakkan lah line kamu, kena tebal sikit lah di situ. Okay. So the next one kita ada x greater than 3, yang last one ni. X greater than 3 kita dapat 1. Ni x greater than 3 kita dapat 1. X greater than 3 kita akan dapat 1, di sini 1. So 1 graph constant ke kanan. The second one from 1 to 3, from 1 to 3 ni ialah graph quadratic. Okay, graph quadratic x square. Graph quadratic yang positif. So positif yang macam ni lah. So kita sambungkan je graph kita ni tapi kena ada curve sikit. Okay, so itu ialah sketching graph cumulative kamu. Okay. So kalau tak boleh sketch, kamu cuba plotkan je dekat setiap interval kamu tu berapa nilai fx kamu, plotkan and then determinekan kamu punya function tu apa. So lukislah, kalau quadratic dia kenalah ada curve sikit, kalau cubic kenalah ada curve sikit. Boleh? Semua orang okay? Boleh, Miss. Okay. Okay, Miss. Miss boleh tengok ke graf tu, Miss? Boleh, okay. Okay, Miss. Thank you. Okay. Alright, for the last question, find m such that px less than equals to m equals to 1 over 2. Kita cari apa sebenarnya? Kita nak cari apa sebenarnya tu? Soalan D. Median.
median. Ya, betul median. Px less than equals to m is equals to 1/2. Okay, median kita. Since daripada soalan C kita dah ada cumulative distribution function, so kita jangan buang masa untuk integrate banyak-banyak kali. Kita terus buat fm is equals to 1/2. Okay, ingat median kita boleh guna graf PDF, boleh guna graf CDF. Tapi kita dah cari graf CDF dekat C, so straight away boleh guna graf CDF kita, function CDF kita. Ada satu je function which is this one. So satu je lah, m²/12 plus m/6 minus 1/4 equals to 1/2. Okay, so simplifykan, kamu akan dapat nilai m kamu, which is akan dapat dua nilai lah. Dapat dua nilai, choose satu sahaja berdasarkan range kita yang ini. Okay, range yang ini. Okay, dah sikit tekak saya. Oh, ada lagi soalan 18C. Last lah. Oh, 18C ni senang je. Soalan A kamu dapat 1/3, soalan B kamu dapat 1/18. Okay, yang tak buat lagi, tolong buat So untuk jawab soalan C tu, Px greater than Ex kita. So sebenarnya kita ada Px greater than Ex kita ialah jawapan daripada soalan A kita, which is 1/3 lah. So kita ada Px greater than, Px greater than 1/3 lah di sini. Okay. So kita ada, ini ialah soalan continuous, dia bagi PDF dekat kita. Okay, continuous. Tak kisah equal ataupun tidak equal. And dia bagi PDF dekat kita. Apa-apa pun dekat sini mesti kena last. Okay, mesti kena last. So kena tukarlah 1 minus Px less than 1/3. Okay. So Px less than 1/3, kita ada graf PDF sahaja, kita ada function PDF sahaja, kita tak ada cumulative. So obviously kena melibatkan integration. So di sini apa yang kita buat, 1 minus integrate from, range kita kat sini is 0 to 1. Range kita is 0 to 1. So 1/3 tu di tengah-tengah lah. Okay, ini 1/3. So kita kena integratekan from 0 to 1/3. From 0 to 1/3. Function dia ialah 2, 1 minus x dx. Okay, so integratekan ni, satu tolak apa jawapan dia kat sini, kamu dapatlah jawapan dia. Okay, so itu ialah how to find probability of continuous random variable. Okay, mesti kena less and equal. Dia mesti kena less than. Kalau discrete tak ada masalah, kamu boleh terus kira greater, equals to berapa, equals to berapa, equals to berapa. Okay ke semua orang? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, so kalau okay itu sahaja. Yang belum habiskan tutorial kamu. Kalau ada soalan boleh tanya. Saya rasa kamu boleh buat soalan chapter 9 ni. As long as kamu faham, betul-betul faham basic konsep untuk chapter 9 ni. Macam mana nak cari variance, macam mana nak cari expectation kita. Kena fahamkan konsep betul-betul. So kalau tak faham, tolong balik semula kepada video kita, video lecture semua ada di YouTube, okay? Esok kita akan start chapter 10 lecture. Okay, itu sahajalah untuk hari ini. Thank you class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay, bye. Thank you, Miss. Okay.